بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم فأكرمنا بنور الفهم، افتح علينا بمعرفة العلم، حسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Baik, insya-Allah petang ni kita sambung balik pengajian kita dalam kitab Matan Muqaddimah Hadramiyah, dan kita masih lagi berkaitan dengan sebab-sebab yang wajib, sebab-sebab sunat sujud sahwi. Cuma yang sebut awal-awal, masalah sujud sahwi ni masalah yang besar dan masalahnya agak detail. Banyak permasalahan dan kitab Muqaddimah Hadramiyah bukan kitab yang sembarangan. Walaupun nampak kitab ni sebahagian ulama meletakkannya sebagai mubtadi, tapi perbahasan isi-isi dalamnya merangkumi kitab-kitab besar. Sebab tu perhatian untuk memahami masalah ni perlu diperhatikan dengan baik. Dan kalaulah ada tidak faham di mana-mana, kena bertanya. Sebab memang cukup dakik permasalahan yang dibawa. Dan kalau tidak fahami dengan baik, akan jadi salah faham. Ya, baik, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. الثالث إيقاع ركن فعلي مع التردد فيه فلو شك في ركوع أو سجود أو ركعة أتى به وسجد وإن زال الشك قبل السلام إلا إذا زال الشك قبل أن يأتي بما يحتمل الزيادة. As-salisu, yang ketiga. Ketiga daripada mana ni? Ketiga daripada sebab-sebab yang sunat melakukan sujud sahwi. Iqa'u ruknin fi'liyin ma'at taraddudi fihi. Menjatuhkan. Apa maksud menjatuhkan? Melakukan rukun fi'li ma'a taraddudi, bersama dengan taraddud padanya. Fihi ay fi rukni fi'li. Falau syakka, sekiranya macam mana taraddud pada tu macam mana nak taswir masalah ni, maka dibawa taswir masalah. Falau syakka, sekiranya dia syak fi ruku'in, pada rakaatnya, au sujudin, ataupun pada sujudnya, au raka'atin, ataupun pada rakaatnya, atabihi, maka dia mendatangkannya. Mendatangkan mana? Barang hak dia syak tadi. Wasajada, kemudian dia sujud. Wa in zala qabla salam, sekalipun hilang syak sebelum salam. Jadi, masalahnya nampak gini. Kita tak boleh nak baca dulu, kita kena terang. Sebab akan jadi pening. Baik. Pertama sekali kita kena faham. Dia akan timbul dua masalah. Masalah apa? Dia sujud kedua. Sujud pertama, duduk antara dua sujud, pada dia sujud. Ketika mana dia sujud kedua tu, dia mari syak dalam hati. Kita ambil mudahlah, syak rakaat. Dia syak. Ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Rakaat ketiga ke rakaat keempat? Rakaat ketiga ke rakaat keempat? Baik. Maka ketika ini, wajib dia mengambil rakaat ketiga. Bina di atas yakin. Tapi ketika dia melakukan, dia kata ni rakaat ketiga, maka dia bangun. Dia bangun tadi, dia bangun tu dalam keadaan yakin ini rakaat keempat ke taraddud. Yakin ke ni rakaat keempat? Dah yakin kan? Sebab apa? Sebab boleh jadi ni rakaat keempat, boleh jadi rakaat kelima. Cuma dia terpaksa mengambil ini rakaat ketiga, maksud naik ni untuk rakaat keempat. Sebab apa? Sebab ini hukum. Tapi dia melakukan tadi masih lagi taraddud. Betul tak? Faham kan apa kan? Masalah. Maka dia melakukan tadi tu dalam keadaan taraddud. Maka hak ni jelas. Taraddud dia melakukan taraddud tu, dia tambah serakaat. Rakaat, i'tidal, sujud, bangun daripada sujud, sampailah ke salam. Maknanya apa dia? Sampailah kepada sebelum salam, taraddud dia buat ni. Ni rakaat ketiga ke rakaat keempat? Tapi nak awal ni kena ambil rakaat ketiga sebab hukum. Tapi rakaat keempat tu bukan secara yakin. Maka ketika itu, hak tu kena sujud sahwi. Jelas satu masalah. Ni masalah mudah. Masalah kedua, dia syak tiga ke empat, kemudian hilang syak dia.
maka hilang syok ni akan timbul 3 masalah. Boleh jadi hilang syok tadi ketika dia duduk tasyahud akhir. Boleh jadi dia hilang syok tadi ketika dia qiyam. Masalah kedua. Boleh jadi dia hilang syok ketika dia nak naik kepada qiyam. Jalan tak? Dapat kan masalah kan? 3 tu. Setiap 3 ni akan pecah 2 pula. Tu dia. Ikhwan sabar. Setiap 3 ni akan pecah 2 pula. Syok benda. Dia syok maknanya benda. Hak dia buat tadi betul dah rakaat keempat ataupun betul dah dia salah tambah rakaat jadi rakaat kelima. Nampak tak? Jadi 3 dia akan pecah 2. Jadi dia akan tubik 6 masalah. Semua masalah ni akan tubik 7. InsyaAllah muslim-muslimat, anda tak sempat nak buat nota. Anda pun terpaksa rujuk beberapa buah kitab untuk faham balik masalah ni, maka buat satu nota. Tu pun nota uduh-uduh je. Okay, insyaAllah anda akan tulis balik, kemudian minta mana-mana sahabat untuk tulis comel balik 7 masalah ni. Baik, kita pergi satu-satu. Masalah pertama tadi dah cara. Masalah pertama tadi hak tu maknanya dah hilang langsung syok dia. Maknanya taradduk sampai ke sudah salam. Hak tu memang selesai awal kena sujud sahwi. Hak ni masalah baru. Masalah dia hilang syok. Cuma hilang syok tadi, di mana hilang syok? Nampak tak? Baik, kita ambil satu masalah dulu. Hilang syok ketika mana dia duduk tasyahud. Tasyahud akhir. Faham tak? Maknanya tadi dia sujud kedua. Dia taradduk. Ni rakaat 3 ke rakaat 4? Rakaat 3 ke rakaat 4? Baik. Maka ketika itu dia kena ambil rakaat ketiga, melaksanakan rakaat keempat. Dia pun qiyam. Bila dia qiyam, dia pun semayang. Sampai kat tasyahud akhir, dia pun yakin. Hilang syok dia. Baik, hilang syok dia. Hilang syok dia memang betul ni rakaat keempat, bukan tambah rakaat dah. Maka apa hukum? Sunat juga dia sujud sahwi. Sebab apa sunat sujud sahwi? Sebab dia buat rukun tadi tu dalam keadaan taraddud. Ni iqa'u ruknin fi'li ma'a taraddudi fihi. Yalah, satu masalah. Masalah kedua sama hari. Dia hilang syok ketika tasyahud. Kemudian dia tahu rupa-rupanya benda. Rupa-rupanya hak ni tambah rukun. Rakaat kelima rupa-rupanya hak ni. Maka apa hukum? Sunat dia sujud sahwi juga. Sebab apa sunat sujud sahwi? Sebab kita belajar dah yang kedua baru ni kan. Yang kedua pagi tadi. Melakukan rukun fi'li dengan sengaja, menambah rukun fi'li dengan sengaja batal. Tapi sebab ia tak sengaja, maka hukum dia tidak batal. Bila tidak batal, tapi sunat dia turun sujud sahwi. Jelas? 2 masalah. Okey. Selesai. Ni anda cuba mempermudahkan, minta maaf muslim-muslimat Allah, misalkan selawat banyak-banyak, istighfar banyak-banyak. Moga-moga faham. Masalah sujud sahwi ni memang masalah payah. Anda pun terpaksa buat rujukan. Nasib baik tengah hari ni tak ada kelas. Anda syukur pada Allah tak ada kelas, boleh buat rujukan malam. Terpaksa rujuk beberapa buah kitab untuk menyelesaikan kekeliruan dalam kitab ni. Ni anda cuba permudahkan dah. Baik. Tadi tu timbulnya yakin pada masalah mana? Timbul yakin pada masalah tasyahud. Baik. Bagaimana pula kalaulah timbul yakin ketika dia bangun? Dia sujud kedua dia taraddud. 3 kepak. Dia pun bangun. Tiba-tiba dia qiyam, hilang syok dia. Baik, hilang syok pecah 2 kita ajar dia. Hilang syok, satu hilang syok tadi rupa-rupanya dia buat tu memang betul dah rakaat keempat. Nampak tak? Betul dah rakaat keempat. Maka apa hukum kata ulama? Dia teruskan sembahyang dia. KG sebelum beri salam sunat sujud sahwi. Sebab apa? Kerana dia qiyam tadi dalam taraddud. Faham? Okay. Yang kedua, dia qiyam tadi hilang syok dia. Syok dia mana? Rupa-rupanya betul hak ni tambah rukun. Rakaat kelima hak dia bangun ni. Maka apa hukum? Wajib dia turun duduk serta-merta. Dan dia kena sujud sahwi. Sebab apa dia kena sujud sahwi? Sebab dia qiyam tadi seolah-olah tambah rukun. Cuma dia tak sengaja, sebab tu tak batal. Jelas?
Selesai 4 masalah. Oh, lelah nak faham masalah ni. Itu mudah faham. Boleh dengar je. Hak nak nerang ni dah tahu, belok kepala-kepala. Nak boleh kau faham. Masalah kelima, masalah gua ni. Dia tu dok dan qiyam lagi. Baru bangun daripada sujud, nak ke qiyam, hilang syak dia. Faham tak? Hilang syak dia. Hilang syak tadi, benda. Pertama, memang betul ni rakaat keempat. Memang betul ni rakaat keempat. Maka dia teruskan bangun, kemudian semayang seperti biasa, dok sunat sujud sahwi. Sebab apa? Kerana dia bangun tadi bukan bersama taraddud. Jelas? Tapi kalaulah dia bangun tadi dan qiyam ni baru bangun daripada sujud, hilang syak, memang betul ni nak jadi tambah rakaat, ni rakaat keempat dah. Kalau tambah ni jadi rakaat kelima, maka ketika itu dia terus duduk tasyahud akhir tanpa perlu tanpa perlu sujud sahwi. Jadi muslimat semua sekali ada berapa masalah? 7 masalah. Tiga pecahan kedua ni tak perlu sujud sahwi. Hak 3 tu dua-dua tak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Sebab dia dak qiyam ni. Dia baru bangun daripada sujud, dak qiyam ni. Hak masalah kedua qiyam dah. Ni dah kira ya lebih khas baru ke dah. Tu dah. Sejak qiyam tu ya. Ya. Dua-dua tak sujud sahwi. Dua-dua tak sujud sahwi. Masalah 5, 6. Jadi semua sekali ada berapa masalah? Semua sekali ada 7 masalah. Dia ulang dah mula sama. Masalah yang pertama tu, masalah gua ni. Masalah pertama daripada 6 ke masalah pertama daripada 7? Sama ada 7. Iaitu dia taraddud daripada awal sampailah ke sudah tasyahud. Maksud gua ni, dia sujud kedua tu dia taraddud. Ni rakaat ketiga ke rakaat 4? Rakaat ketiga, rakaat 4. Dia kena ambil rakaat ketiga. Dia pun qiyam. Dia qiyam tu dah hilang je syak dia. Ni tak apa, hukum kena ambil 3. Jadi sampailah ke dia tasyahud, dia masih lagi taraddud. Maka dia kena buat sujud lah. Faham? Sama macam yang kedua tu. Hak tu dia hilang syak ketika tasyahud. Hak tu ada masalah 6 ni, ada mari yakin. Hak ni tak mari yakin tu, berterusan syak. Tu masalah ke-7. Faham tak? Faham kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah bang? Oh, memang mudah lah. Memang mudah. Mudah kesimpulan siap. Baik, kita tengok ibarat kitab. Bila tengok ibarat kitab baru nampak apa hak nak terang ni. Moga ni kata falau syakka, sekiranya dia syak. Fi ruku'i, pada rakaat ni. Au sujudin, ataupun pada sujud ni. Au rakaatin, ataupun pada rakaat. Cuma kita mudah tadi nak suruh faham masalah ni, kita buat pada masalah syak rakaat je. Atabihi, dia datangkan dengannya. Maksud mana? Dia kena datangkan hak syak tadi. 3 ke 4 kena datangkan 3. Wasajada, kemudian dia kena sujud sahwi. Wa inzala syakka, sekalipun hilang syak tu qabla salam, sebelum salam. Contoh dah hilang syak sebelum mana? Sebelum tasyahud, tengah tasyahud hilang syak, ataupun tengah qiyam hilang syak. Illa, melainkan tak perlu, iza zala syakku, sekiranya hilangnya syak tadi tu qabla an ya'tiya, sebelum dia mendatangkan bima tahtamilu ziyadah, pada barang yang kemungkinan bertambah. Maksud dia sebelum ia qiyam. Masalah kelima, keenam. Nampak tak masalah? Kesimpulan kan mudah kan? Ikhwan jelas tak kawan? Ibarat dah jelas. Ibarat tak jelas. Okey, ana ulang mulai. Mana tak jelas? Illa melainkan iza, sekiranya zala, hilang, syakku, hilangnya syak, qabla, sebelum, an ya'tiya, ia mendatangkan benda bima, dengan barang yahtamilu ziyadah, barang yang kemungkinan tertambah. Kan qiyam tadi kan? Masalah pertama dengan masalah kedua. Adapun masalah satu sampai masalah 4, masalah 5, masalah 6, dia tak qiyam ni. Jadi tak qiyam ni, dah buat lagi rukun. Dah datangkan lagi barang tu. Faham ke tak? Kan mudah. Aduh. Lelah juga nerang muslim ada. Alhamdulillah. Faham? Falau syakka, itu sama sikit.
Tak sama sikit lagi kita berhabis banyak lagi ni. Masalah depan tu payah lagi. Falau syakka sekiranya dia syak. Hal salla salai. Jatuh ni. Falau syakka hal salla salasan aw arba'an wa zala syakku. Situ ada tak? Lazimahu. Ada lazimahu. Atau tak lazimahu? Hak ni tak ada. Falau syakka sekiranya ia syak. Hal adakah salla dia semayang salasan aw arba'an, dia semayang 3 ataupun 4. Maka dalam kitab, dalam sebahagian nuskhah sebut lazimahu an yabniya betul, an yabniya alal aqal, pada hak paling kurang. Ya, sebab tu ana alhamdulillah betul dah kata tuk guru dulu. Matang ni ngapalah. Tak ngulang pun kurang-kurang bila orang baca kita ingat. Alhamdulillah. Jadi jom kita hafal Minhajut Talibin ramai-ramai. Sikit kita tu habis sikit ke. Falau syakka sekiranya syak hal salla salasan aw arba'an, sama ada semayang 3 ataupun 4, lazimahu an yabniya alal aqal, maka dia kena bina hak paling kurang, yakni kena ambil 3. Ni maklum. Gua ni masalah ni. Kalau lepas mayang yakin yang dia tersilap tadi, yakni terlebih rakaat. Hak tu kayak gini mak dia sebut. Hak tu dak sunat. Yakin. Kayak gini depan dia sebut. Siapa? Waktu qiyam tu sehingga tempoh mana? Gua ni qiyam tempoh mana pula? Ya sungguh silap. Tak, semata-mata dia qiyam. Bila sudah berdiri tegak, masuk hukum baru dah lah. Faham tak? Wazal. Dalam sebahagian nuskhah yang akan ada wa iza zala. Dalam nuskhah anda pegang ni wazala syakku. Situ ada iza. Ada iza. Wa iza zala syakku. Tak ada masalah pun ada iza ke tak ada iza. Wa iza zala syakku, sekiranya tapi ada sedak ada iza. Sekiranya hilangnya syak fi ghairil akhirah, hilangnya syak tadi bukan sebelum dia melakukan yang akhir. Ini masalah payah kau ni. Wa idza zala syakku, sehingga sekiranya hilangnya syak fi ghairi, pada selain ghairil akhirah, yakni sebelum dia melakukan yang akhir, lam yasjud, maka dia tak perlu sujud. Au fiha, ataupun padanya, pada semayang hak akhirah tadi, atau sedang melakukannya, sajadah, maka dia kena sujud. Ni masalah benda ni. Masalah syak tadi 3 rakaat ke 4 rakaat, 3 rakaat ke 4 rakaat, hilang syak sebelum dia melakukan rakaat. Yakni maksud gini, dia kata fi ghairil akhirah. Bila ghairil akhirah, rakaat ke-4 dipanggil rakaat akhir kan? Betul? Faham? Jadi bila dia tengah sujud, dia syak 3 ke 4, 3 ke 4. Sebelum dia mendatangkan, sekiranya dia qiyam, maka dia sudah mendatangkan. Betul? Tapi min ghairil akhirah, dia belum datangkan lagi. Maksud dia belum buat lagi. Lam yasjud, maka dia tak sujud. Sama macam masalah anak terang tadi. Maksud dia tak qiyam lagi. Faham tak? Dia tak qiyam lagi. Au fiha, ataupun padanya. Yakni bila dia tengah buat dah rakaat ke-4 tadi, sama ada qiyam, rakaat ke, sujud ke, sajadah, maka dia sujud. Ya, sebenarnya yang jadi payahnya kerana ibarat kita ni je. Faham molek benda nak sebut tadi, faham lah. Kesimpulan mudah dah kita buat tadi. Faham tak? Ikhwan je lah. Main muka-muka seorang-seorang depan ni ceruk lah ke ni. Kalau lah hak depan ni keruk, hak dalam live tak tahu lah mana. Tak apa, senyum-senyum je. Wala yadurru, dan tidak mudarat. Asyakku ba'da salam, selepas salam. Kalau syak selepas salam, tak mudarat dah, sah semayang. Fi tarki ruknin, pada meninggalkan rukun. Syak tinggal ke tak rukun tinggal. Illa, melainkan an-niyata, melainkan syak tinggal niat. Au wa takbiratul ihram, ataupun takbiratul ihram. Au wa taharah. Kalau syak pada niat, syak pada takbir, syak pada taharah, hak tu mudarat, wajib ulang-ulang
semayang. Yalah. Masuk masalah baru pula. Masuk. Kalau ni termasuknya termasuk najis ke tak? Kalau najis, syok najis kat baju tu kita taruh ke Syok najis. Syok kat baju itu najis ke benda ke tapi lepas salat. Lepas tu termasuk taruh ke taruh ni masuk sini wudu. Hadah. Wudu. Itu takdiru ya kalau di zaman. Hak tu masalah lain. Hak tu yang nampak najis. Dia syok kena sebelum bayang. Hak tu masalah lain. Ni masalah lain. Ada soalan maksudnya kaitan tadi. Oh, masalah dia banyak masalah. Maksudnya kalau waktu rukuk kembali balik ke? Oh, kalau rokok kena kembali balik lah. Masuk masalah baru. Wayas judu dan sujud. Mukri tak apa anda baca lah. Sebab mukri tengah nak perhati betul-betul kitab. Perhati kitab biar nampak kitab, jangan nampak orang. Wayas judu dan sujud. Al-ma'mumu akan ma'mum lisahwi imamihi pada lupa imamnya. Al-mutatahhir, yang imam dia itu imam hak suci. Tak apa, kek akan serang. Masuk kan tu imam tinggal kunut. Tu imam sama ada dia tinggal sengaja ataupun dia tinggal terlupa kunut. Kemudian bila sujud akhir, bila tahiyat akhir, dia dak sujud sahwi. Sunat makmum sujud sahwi. Sebab apa? Kerana kesilapan imam menyerap kepada makmum. Walaupun makmum buat. Kan? Mudah kan? Faham kan? Okey. Wa imamihi. Wa imamihi atah balik pada ha. Maksudnya kalau takdir dia wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi. Dak faham tak? Kedak jelas. Wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi al-mutatahhir. Satu masalah nak terang dah ni. Wa yasjudul ma'mum li sahwi imamihi. Wa imamihi tu atah balik pada dhamir ha. Jadi takdir dia guna dan sujud makmum akan lupa imam pada imamnya. Solat ni. Maksud guna gini. Dia mula-mula dia mari lambat. Tu imam semayang dah. Lepas dia mari lambat, dia ikut orang masbuk. Tapi masa masuk tadi dengar dah orang duk cakap, "Hamdu tu imam tinggal tasyahud awal." Jadi dia ikut tu imam, yang mana tu imam tadi ikut orang hak tinggal sujud bukan sujud sahwi, tinggal tasyahud awal. Kan tasyahud awal. Apa benda tu imam dah sujud tinggal tasyahud awal, dak sujud sahwi lah. Maka dia dengar, dia pun ikut orang masbuk ni, jadi dia sudah ikut tu imam dia ni adalah makmum hak orang hak tinggal tasyahud awal dan dak sujud tadi. Maka dia ni kena sujud sunat agak sujud sahwi. Tak wajib, sunat agak dia sujud sahwi. Jelas tak? Hak tu kalau tu imam dia tak buat lah. Kalau tu imam dia buat, jelas lah. Jelas tak? Masalah. Kan mudah faham kan? Sebenarnya sepatutnya kalau imam ni buat, dia akan kena buat lalu lah. Kalau imam tak buat, masa kat akhir ke. Betul. Hak tu depan lagi sebut. Sabar. Wa in tarakahu al-imam. Mana? Hak imam mula je. Dia tinggal tapi sujud sahwi. Lepas tu makmum kepada makmum tadi kena sujud sahwi tak? Kedak. Benar tu imam hak depan ni First tu ya buat sujud sahwi. Mari lambat ke dia. Kena sunat agak. Oh. Wa in tarakahu al-imam, sekalipun tu imam tinggal. Maksudnya tu imam buat sujud sahwi ke, makmum buat sujud sahwi, makmum hak pada makmum hak tu imam hak dia sunat agak sujud sahwi. Jelas? Menjawablah ke dah kan? Masya-Allah. Sebab tu masya-Allah kitab ni Muqaddimah Hadramiyah ni kalau faham, Minhajut Talibin tu senyum je baca. Senyum bacalah, faham tak mesti senyum. Cuma nak sebut mana faham molek Muqaddimah Hadramiyah ni, balik Malaysia bab ibadah tu banyaklah boleh jawab isu masyarakat. Faham molek Muqaddimah Hadramiyah ni, bab ibadah masyarakat kita boleh lesah. Ustaz lah kalau masyarakat awam nak baca Muqaddimah Hadramiyah ni kena hati-hati sebab masalah dia dakik.
Tapi kalau ustaz-ustaz ngaji molek Muqaddimah Hadramiyah, lebu betul, faham betul Muqaddimah Hadramiyah ni, bab ibadah nak ajar masyarakat tu, mudahlah. Nak ragah lagi ngapa Muqaddimah Hadramiyah? Ngapa? Au ahdasa. Ni masalah lain ni. Masalah kan sekiranya tu imam tadi berhadah. Au ahdasa qabla tamamiha. Ataupun tu imam tadi berhadah sebelum sempurnanya semayang. Maksud kan tu imam tinggal sujud, tinggal tasyahud awal. Naik rakaat 3, tu imam batal semayang. Betul tak? Tinggal semayang. Baik, sekarang ni makmum sunat tak sujud sahwi? Sunat. Au kan tadi kata wa in tarakahu imam au ahdasa siapa berhadah ni? Tu imam. Qabla tamamiha ay qabla tamami salah. Faham? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Illa melainkan in alima, dak wajib tu imam makmum tadi tu buat sujud sahwi in alima, sekiranya dia tahu. Kalau dia syak tu imam ni betul dak sujud sahwi. Dak zahir pun silap. Dia syak, hak tu dak leh. Alima, dia tahu tu imam silap. Illa in alima, mengetahui al-ma'mum, mengetahui akan makmum khata'a imamihi, salahnya imam dia. Kan tadi kita belajar, kalaulah tasyahud awal kita kena sujud sahwi kalau bangun lebih daripada separuh. Kalau kurang daripada separuh tak perlu sujud lagi. Tu imam tak sampai separuh lagi tapi dia sujud kat sahwi. Maka makmum tahu tu imam silap. Maka kena buat tak? Maka fala yutabi'uhu, maka dia tidak perlu ikut. Jelas? Tak. Illa, melainkan in alima, bahawasanya mengetahui siapa mengetahui ni? Al-ma'mum, mengetahui akan makmum. Tahu dah? Khata'a imamihi, salahnya imam. Maksud mana? Kan kita belajar tadi. Tu imam ataupun sembahyang seorang diri, bila dia sunat sujud sahwi, kalau dia silap bangun tasyahud, sekiranya lebih daripada separuh. Tapi kalau tak sampai separuh, sunat tak sujud sahwi? Tak sunat. Sekarang ni tu imam baru bangun sikit. Dia pun tiba-tiba dia sujud kat sahwi. Makmum boleh tak ikut? Fala yutabi'u. Dia tak ikut. Tak ikut. Faham? Tapi kalau syok, itu imam salah benda yang tiba-tiba sujud ni. Tu kena ikut. Masalah. Masalah juga masalah ni. Jelas dah. Sebab tu kadang-kadang ada orang bila kita baca Muqaddimah Hadramiyah ni pelakah, dia kata, benda Muqaddimah Hadramiyah, Muqaddimah kami ni kalau boleh-boleh Minhajul Talibin, kurang-kurang majmuk. Sabar, Muqaddimah ni pun tak kena. Wala yasjudu, dan ni pun kita berharikah-rekah je ni. Kalau nak sedap lagi kena baca sekali syarah sebenarnya. Cuma oleh kerana ni daurah, ni pun ikut perjanjian asalnya 14 hari kena habis bab semayang. Yakni Sabtu ni kena habis bab semayang. Ni nampak gaya tak habis ni. Tapi tak apalah, banyak benda dah boleh. Tapi kata Ustaz Mu'ah nak sampai bulan 5. Ustaz Mu'ah Ishan kata sampai bulan 5 kan? Ustaz Ikhwan. Wala yasjudu, dan tidak sujud. Al-ma'mum, tidak sujud akan makmum. Lisahwi nafsihi, pada kesalahan dirinya sendiri. Khalfa imamihil mutahhir, di belakang imamnya hak suci. Maksud mana? Tu imam, kan tadi kita sebut makmum kalau dia sengaja tinggal tasyahud awal, dia qiyam, wajib tak itu orang balik? Tak, sunat. Dia pun stay biar aku nak kerah. Baik, sunat tak dia sujud sahwi? Tak sunat. Sebab apa? Kerana perbuatan tasyahud dia tadi sudah ditanggung oleh imam. Cuma syarat imam mestilah mutahhir, imam tadi suci. Tapi kalau imam tadi tidak suci, maka tidak boleh. Contoh sudah mayang tu imam, Allah dak mandi wajib malam. Maka hukum dia kata para ulama, tidak mengapa sah semayang makmum, dak perlu, tapi makmum tadi perlu sujud sahwi sebab dak ditanggung oleh tu imam, sebab tu imam dak sah. Dah semayang dak, makmum dak batal ke semayang, yang rajih dak atas. Sebab apa? Sebab hadah benda dak zahir. Ada ke nampak di muka tu imam kalau dak mandi wajib? Tak nampak. Maka ulama kata benda dak zahir maaf. Tapi kalau benda tu zahir, tu imam mayang dak tutup aurat, tu zahir, tak boleh ikut. Kalau ikut juga, tu memang dak sahih pada awal.
Benda kita tak faham tu. Dah kan ni nak tahu iman ni mutahhir ke tak? Tak, sekiranya dia tak tahu, kira balik ukur asal. Tak apa, selesai dah lah. Lepas tu apa bawa agak mutahhir? Tak, ni masalah kalau orang masbuk mana dah. Masbuk kepada masbuk. Tak, dah kali masbuk. Dia main dah kat tu. Dah, ente jangan mikir mayang daripada awal pagi. Dia kena otak rekor ni kena bagar gitu. Dia kena kocok kuat lagi. Tak apa. Pekat awal. Ni baru sikit ni. Kalau kita buka dalam KG, kalau ada rezeki kita baca Kanzu Raghibin. Dalam Kanzu sedap lagi buat masalah ni. Benda masalah benda lain. Maksudnya kalau ia tahu imam tu patutnya tak salah, tapi imam tu kisut sahawi tidak sujud lah. Bukan kata macam maksudnya imam tu boleh buat salah lain tapi dia tak tahu, maksudnya contohnya sebab dia kata an-alima, sekiranya dia tidak yakin mana? Sebab apa tak imam sujud ni? Sujud ke ada tak imam salah aku tak tahu. Aku tu kena sujud. Jelas hak ni alima. Nama alima. Bila alima, yakin. Mi'ah bil mi'ah. Wadah. Alhamdulillah. Wadah. Tak wadah. tak bukan sebab maksudnya dia tahu situ imam tu macam tanggung macam imam tu mungkin dalam sekadar imam tu sujud sahwiyah sebab imam tu ingatkan dia kena sujud sahwi pada, tapi macam kan boleh juga imam tu ada salah lain. Maksudnya contoh dia baca benda hak sunat pada tempat yang tu tempat gitu dia. Maksudnya kan boleh tanggung gitu kok. Tak. Kalau dia tak zahir kesilapan imam tu, maka dia tak perlu ikut. Tapi kalau zahir, dia kena ikut lah. Tapi kalau zon dia memang tu imam tadi mungkin dia timbul dalam hati, mungkin tu imam tu kok, maka dia pun turun sujud. Maka tu tak apalah. Sebab tu dia kata tadi, kalau timbul zon dia, kan faham tak? Timbul zon dia, faham dia? Tapi kalau tak timbul, memang tak sabar. Maka tu tak. Faham? Ya Allah. Berat juga masalah negara ni. Walau zanna, sekiranya zon, salama imamihi, zon salangnya imamnya, fasallama, maka dia pun salam. Fabana khilafuhu, rupa-rupanya bersalahan dengan hak dia zon tadi. A'ada salama ma'ahu wala yasjudu wala sujudu. Walau zanna, sekiranya dia zon salangnya imam. Maksud mana? Dia tengah tahiyat akhir, tiba-tiba dengar orang salam. Ingatkan tu imam salam, dia pun assalamualaikum. Rupa-rupanya tu imam tak salam ni. Fabana khilafuhu, rupa-rupanya tu imam tak salam ni. Maka apa hukum? A'ada salam, dia kena masuk mula dalam bayang. Dan mayang tak atas ke? Tak atas. Masuk mula dalam mayang. A'ada salam, dia kena ulang balik salam dia. Ma'ahu ay ma'al imam. Wala yasjudu, dan dia tidak perlu sujud. Jelas. Tak faham? Tak faham? Dia tengah tasyahud akhir. Tiba-tiba dia dengar orang beri salam. Dia pun beri salam lah. Assalamualaikum. Tengok-tengok lah, Tok Imam tak beri salam ni. Fabana khilafu, rupa dia bina salah. Tok Imam tak beri salam. Rupa beri salam siapa? Kawan sebelah sakit perut. Dia pun mufarakah, dia pun beri salam. Dah lah beri salam kuat. Fabana khilafu, maka a'ada salam ma'ahu wala sajadu wala sujuda. Maka dan dia tak perlu sujud. Sujud dia sujud sahwi jelah. Dia kena sujud sebab apa? Sebab apa dia tak kena sujud? Sebab benda ni istisna. Walau tazakkara, sekiranya teringat, al-ma'mumu akan ma'mum fi tashahhudihi, pada tasyahudnya, tarkan ruknin, meninggalkan akan rukun. Tapi rukun tadi contohnya sujud ke rakaat ke ghaira niyati wa takbiratul ihram, selain daripada niat ataupun takbiratul ihram, salla raka'atan, maka ia kena semayang tambah serakaat lagi. Ba'da sala imamihi wala yasjudu, dan dia tak perlu sujud. Contoh mana? Dia teringat, tadi dak baca Fatihah mula-mula masuk adi dengan Tok Imam. Sedap dah dengar Tok Imam berlagu. Bila tengah tasyahud dengan Tok Imam baru teringat, maka dia kena tambah serakaat lepas Tok Imam wi salam. Dan wala yasjudu, dan tak perlu sujud.
Au syakka ataupun dia syok. Tadi Fatihah baca dah. Fatihah baca ke tak? Fi zalika pada demikian itu, pada dia demikian tinggal tadi, tinggal rukun. Ata bi raka'atin, dia kena datangkan satu rakaat. Ba'da salat imami, dia kena selepas salat imamnya, wasajada, dan dia kena sujud. Sebab apa? Sebab dia buat tadi dalam keadaan taraddud. Jelas. Wa idza sajada imamuhu, sekiranya sujud imamnya. Sakit kepala tu kan dengar. Wa idza sajada al-imamuhu, dan sekiranya sujud akan imamnya. Lazimahu mutaba'atuhu, lazim ke atasnya mengikutnya imam. Dia kalau dalam kitab fiqh ni, tak apalah, sekaja kita beri kunci baca kitab fiqh. Undur mula kita. Gimana? Au syakka fi zal. Apa? Sebab dia buat dekat antara dua. Dia buat apa? Bukan maksudnya kat antara dua. Dak, dia syok Fatihah baca dak. Jadi dak kan nak bangun baca Fatihah je. Dia kena bangun tambah serakaat. Jadi dia buat rakaat tu dalam keadaan yakin ke syok? Dia buat rakaat tu dalam keadaan. Maksudnya dia teraddud tu, dia syok tu pada duk tasyahud lah. Ketika tengah tasyahud, dia mari tadi yakin dak baca Fatihah rakaat pertama. Maka hak tu dia tambah serakaat secara yakin. Betul tak? Sebab yakin tinggal, maka yakin. Hak ni tengah tasyahud akhir, dia mari taraddud. Tadi baca kedok. Maka dia sebab baca kedok, jawab dia dak. Tapi boleh jadi dak dia baca dah, boleh jadi. Maka dia taraddud dak, dia tambah serakaat tu, taraddud lah. Jadi kaedah iqa'u ruknil fi'li ma'a taraddudihi. Lah. Dak asal-asal dengan apa muqaddimah Hadramiyah bobo ni. Kena apa Zubak? Wa idza sajada, sekiranya sujud imamuhu akan imamnya, lazimahu, lazim ke atasnya, mutaba'atuhu, mengikut akan imamnya. Jelas tak? Bila sebut lazim dalam kitab fiqh ni, kalau guna istilah lazim bermakna wajib. Biasa kitab fiqh yang akan sebut kalau guna lazim, maka dia kena wajib lah. Sama juga hari khata. Yakin khata. Tak. Dia ada. Yakin khata tu untuk tidak sujud. Fa in kana al-ma'mum, sekiranya makmum, fa in kana, sekalipun kana al-ma'mum masbuqan, sekalipun makmum tadi makmum masbuq. Dia mari rakaat kedua, tapi dia tahu imam tinggal sujud, tinggal tasyahud awal. Dia sujud dah tadi, maka dia kena sujud pula sekali lagi bila rakaat akhir dia. Faham? Masbuk kan? Kan dia kena tambah. Sebab sujud sahwi tadi kan ikut tu imam. Sujud sahwi dia sebenar bila? Tasyahud akhir dia. Dia kena datang ke pula dua rakaat. Sajada ma'ahu wujuban in sajada. Sujud bersamanya imam. Siapa kena sujud ni? Makmum. Sujud bersama siapa? Tu imam. Apa hukum sujud tadi? Wujuban, wajib. In sajada, sekiranya tu imam sujud. Kalau tu imam tak sujud, macam tadi kita bahas dah. Wa yustahabbu, dan disunatkan, an yu'idahu, bahawa mengulangnya sujud. Sujud mana? Sujud sahwi tadilah. Fi akhiri salatihi nafsihi, dia ulang balik sujud tadi di akhir sembahyangnya. Jelas. Sebab apa? Kerana kesilapan imam telah menyerap ke dalam diri dia. Jelas. Dia tak payahlah masalah pelik-pelik lagi lah. Ada masalah benda banyak lagi kalau kita nak dakikkan. Banyak masalah iskal kita nak buat. Contoh mana? Dia semayang seorang 2 rakaat. Dia tinggal sujud, dia tinggal tasyahud awal. Dia pun bangun rakaat ketiga. Mari orang buat jemaah. Tu imam makmum buat jemaah. Boleh ke tak dia ikut? Dia bangun rakaat ketiga, orang pun semayang 2 rakaat, semayang jemaah 2 orang. Boleh tak dia ikut? Boleh ikut. Baik. Dah tadi adakah dia kena sujud sahwi ke? Kena sujud. Sebab apa? Sebab dia tinggal tadi bukan ketika dia berjemaah. Nampak kan? Alhamdulillah ya Allah. Suara kau tak ada orang rasa.
Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi itu. Wa in kasura, sekali pun banyak. Banyak pada kesilapan. Tengah rokok dia pergi baca Fatihah. Tengah i'tidal pergi baca tasyahud akhir. Tengah sujud dia baca Fatihah. Banyak. Sajadatan, dia kena sujud 2 kali. Mana? Ada minta ulang masalah tadi. Masalah mana? Baru sebut apa? Masalah mana? Cik tulis dulu. Masalah mana? Sebab kalau nak ulang masalah, hari ni banyak masalah kita ni. Buat komen ni, nanti saya lambat sikit. Masalah mana? Cik tulis dulu. Masalah mana? Duk kena baca soalan, ada soalan tadi. Siapa dulu? Susul. Soalan ni pun buat tu. Ada tak soalan tu tak? Biasanya masalah hak sani kan Ustaz. Hak dia main soalan pasal dia. Ya gini. Dia masuk dalam kita niat berjemaah, niat mengikut imam, tak syarat dalam takbiratul ihram, melainkan pada solat Jumaat. Solat Jumaat wajib dalam takbiratul ihram. Adapun sembahyang fardu biasa tak syarat dalam takbiratul ihram kita niat tu imam, tapi benda tu khilaful aula dan hilang pahala berjemaah bagi makmum dah, tu imam dah hilang. Kita sembahyang seorang dulu 2 rakaat. Naik rakaat lepas tu kita tinggal tasyahud awal, naik rakaat 3 barulah kita orang mari buat jemaah. Kita pun niat ikut tu imam. Kita pun masuk dalam saf. Tu imam lagi dia tasyahud awal, kita tasyahud akhir, betul? Tu imam pun bangun rakaat 3, kita pun niat mufaraqah. Baik, sekarang ni sunat tak kita sujud sahwi? Sunat. Dah ustaz kata tadi, kan luput sujud kalau tu imam buat kan, imam mutahhir. Kata ulama sebab masa mu tinggal sunat abad tadi tu bukannya dalam berjemaah. Jelas? Wa sujudus sahwi, dan sujud sahwi. Wa in kasura, sekalipun banyak pada kesilapan tadi. Dia kena sujud banyak mana, walaupun banyak saja datang 2 kali sujud. 2 kali sujud. Kasujud di salah, seperti sujudnya semayang. Ya sujud semayang, mana sujud semayang? Sujud sekali, duduk antara 2 sujud. Maka seolah-olah kita faham di sini, bacaan pun sama bacaan tu. Jadi di sini, boleh kita nak baca seperti mana bacaan hak dalam semayang. Ketika sujud, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, boleh. Ataupun boleh juga kita baca subhan la yanamu wala yasbu, boleh juga. Subhana man la yanamu wala yasbu, boleh juga kita baca. Cuma ulama kata, sebahagian ulama kata baca subhana man la yanamu tu, itu sekiranya kita terlupa tanpa sengaja. Tapi kalau tinggal secara sengaja, maka ketika itu sunat istighfar, astaghfirullah ketika sujud. Antara 2 sujud tu sama. Rabbighfirli. Tapi kalau dah ingat subhana man la yanamu, maka nak baca benda, baca je lah subhana rabbiyal a'la. Jelas. Kalau dah baca benda-benda pun tak ada masalah, sah. Wa mahallu, dan ada pun tempat benda sujud di sahwi. Tempat sujud sahwi tu benda bainat tasyahudi wassalam, di antara tasyahud dengan salam. Jelas. Wa yafutu, dan luputnya sujud bisalami amidan, sekiranya dia beri salam dengan sengaja. Wa kaza nasya, dan begitulah juga lupa. Tapi lupa tadi secara itlak ke? Tak. Intala faslu, sekiranya pisah lama. Kalau pisah sekejap apa? Fa in qasura, sekiranya sedikit, maknanya pisah tadi sekejap, a'ada ila sujud, maka dia boleh kembali untuk sujud. Wasara, maka jadilah a'idan ila salah, maka jadilah dia kembali semula dalam semayang. Apa maksud kembali semula dalam semayang? Kalau lepas Iwi salam, tak sengaja Assalamualaikum, tinggal kunut, ia pun kembali semula turun sujud. Duduk antara 2 sujud, duduk nak beri salam tu ketuk, maka batal suti semayang. Sebab apa? Sebab sara a'idan ila salah, dia jadi macam semayang pula. Jelas? Terus ni sujud. Ada ila sujud. Dia sara a'idan ila salah. Situ salah kan? Fa in qasara 'ada ila sujud.
A'ada ila sujud wasara. Wasara aidan ila salah. Betul dah, wasara. Ada wasara? Tak ada. Nuskah Allah. Wasara a'idan ila salah. Salam ke Allah tu. Kena wisalang, Yalah. Tapi kalau lepas you wisalang tak sengaja, Assalamualaikum. Dia kata, biar ada apa sunat je. Ketuk, ada apa, ada masalah. Tapi kalau ia kembali sujud, tiba-tiba ketuk. Dia kata, dah apa ni, putus dah. Dah. Ia jadi macam semayang. Dia batas seperti semayang. Yalah. Cuma ada orang akan tanya satu masalah. Ustaz, sujud 2 kali. Dah kalau ia sujud sekali, sekiranya ia sujud sekali tadi dengan sengaja. Sujud sekali tadi dengan sengaja. Maka kata para ulama, hukum dia batas semayang. Jelah. Ada panjang di perbahasan. Sebenarnya kalau kita buka dalam kitab Mutawwalat, kan tak dia nak buat 7 masalah kan. Kalau dalam kitab Mutawwalat, dia akan buat satu perbahasan ni. Kalau ingat tu hilang syok ketika sujud pula. Sujud sahwi, tengah sujud sahwi hilang syok. Pihak tu biarlah. Tu biarlah. Ada dalam kitab Mutawwalat, ia bahas pula situ lagi masalah. Tapi pihak tu ya dulu. Wallahu taala a'lam. Kita lepas tu kita akan masuk bab baru. Bab dah iaitu sujud dah. Sujud pula. Sujud tilawah. Sujud tilawah esok. Sujud tilawah esok. Esok sujud tilawah dengan sujud tilawah dengan sujud syukur. Lepas tu kat sunat-sunat semayang. Lepas tu kita akan panjangkan, lebarkan lagi, insya-Allah. Kita ni tak tahulah bila khatam. Tapi kalau ikut macam permintaan Ustaz Muaz tu sampai bulan 5 PKP, ke tangguh sen Ustaz Muaz. Maka hak tu mungkin dah lah kata, tapi tak apalah. Yang penting kita faham molek masalah-masalah. Tu pun ana sebut masalah-masalah utama. Banyak lagi masalah-masalah dakik sebenarnya. Salam dia. Ya. Kalau contoh dia bangun ke rakaat hak dia syok dia. Lepas tu rokok leka dah. Maksudnya tidak tu baru dia yakin yang dia ni buat salah tambah rakaat. Salah tambah rakaat. Dengan yakin. Maka dia kena turun balik. Turun tasyahud. Turun tasyahud lalu. Tapi kalaulah dia hilang syok, rupa-rupanya ketika dia i'tidal tu, ni memang rakaat keempat. Maka ketika itu tetap kena sujud sahwi kau. Sebab apa kita tak kena sujud sahwi? Sebab dia telah buat rakaat dan juga qiyam tadi bersama taraddud. Balik kaedah asal dia. Hafal molek matan muqaddimah Hadramiyah ni, faham lalu masalah tu. Jadi nak apa tak? Cuma berimpian satu, siapa nak sahut seruan ni, kita boleh buat sekali. Kita hafal matan Minhajut Talibin. Ana niatlah, tapi tak tahu bila nak start. Ana pun hafal sekali matan Minhajut Talibin, tapi habis muqaddimah dia. Habis muqaddimah, habislah himmah ana. Zubat dulu pun ngapal 800 lebih. Lepas tu balik Malaysia, masa tu balik habis lah ngapal. Lepas tu niat nak ngapal, duduk Malaysia lama sekejap, ngapal Minhajut Talibin muqaddimah. Habis muqaddimah, habislah himmah ana. Ni rasa nak ngapal balik Minhajut Talibin. Siapa nak rasa boleh lah kita tu. Soalan, ada soalan ni. Kalau kita masbuk, ketika kita naik rakaat ganti, kita tahu yang rakaat tadi imam batal sebab dia ada taharah. Maka rakaat kita tadi dikira atau tak? Tak kira. Kita Dah. Masalah guana ni. Dia masbuk. Kemudian ada sekira rakaat dia dikira, melainkan kalau dia masbuk Fatihah. Kalau Fatihah dia tak sempurna. Patut dia ditanggung oleh imam, rupa-rupanya tu imam tu tak sah sembahyang. Maka waktu dia kena tambah rakaat. Tapi kalau Fatihah dia sempurna molek, maka rakaat tadi dibilang, dikira. Macam mana? Macam mana? Banyak dalam kitab-kitab tu. Hak tu hak dia kalau kita baca masalah masbuk muafiq lagi, dia syaratkan tu imam mutahhir. Disebab tu imam suci, dia akan tanggung makmum. Sekarang ni dia tanggung makmum. Bila dia tanggung, sebab Fatihah tu imam, makmum apa tak perlu habis Fatihah, sebab tu imam tanggung Fatihah. Dah macam mana tu imam nak tanggung, sedangkan masalah tu imam tak sah, sebab tu kena ulang balik. Masalah ni banyak yang kita fiqh. Murni ada ketuan jumpa mana masalah. Begitulah. Kaedah yang mudah ya. So, kembali kepada sujud
sujud rakaat lah. Bukan tadi yang maksudnya salah ni. Fa'ada ila sujud ni. Sujud sahwi, kembali kepada sujud sahwi. Maksudnya dia kalaulah tadi tengah duduk, maka terus dia dah turun sujud. Assalamualaikum, dah sujud. Dia pun turunlah sujud. Tapi kalau dia diri, duduk dulu baru sujud. Sujud dia sujud sahwi, bukan sujud rukun. Salam lagi. Alhamdulillah. Ya Allah. Wallahu a'lam qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Kita jumpa esok pula.